tahu teknik pembinaan? Ada 4 cikgu. Okey, ada 4. Viviana, sebutkan satu. Apa dia? Pembenaman. Pembenaman. Okey, bagus. Yang lain? Sorry, Syavina. Arvin, you nak sebut? Pembuangan cikgu. Pembuangan. Betul. Okey, Arvin, ada lagi yang lain? Penyatuan. Penyatuan. Okey, dan akhir sekali? Peleraian. Betul Muaimin, betul Hairin. Okey, peleraian. So ada 4 teknik pembuatan objek. Okey, soalan ni pernah keluar. Memang selalu keluarlah dalam exam. Okey, ini bahagian C. Sebab dia akan tanya, dia akan minta awak lakarkan objek menggunakan kaedah teknik pembinaan objek. So awak kena pilih salah satu lah, sama ada penyatuan ke, pembuangan ke, peleraian ke ataupun pembenaman. Okey. So apakah yang dimaksudkan dengan setiap satu bentuk teknik pembuatan objek tu? Okey, cikgu nak tunjukkan kat sini. Okey, kita mulakan dengan pembenaman. Okey, katakanlah cikgu ada satu objek. Nampak tak objek cikgu? Nampak berbentuk seperti apa? Berbentuk seperti Arvin? Segi 4 tepat. Ya, segi 4 tepat. Tapi ni objek. Segi 4 tepat, 2 dimensi. Ini 3 dimensi. So berbentuk seperti kuboid. Betul. Berbentuk seperti kuboid. Cikgu nak awak ingat balik istilah-istilah ni tau. Sebab sepatutnya awak dah belajar di sekolah rendah. Okay, berbentuk seperti kuboid. Tapi dekat dalam ni, yang putih ni, cikgu dah tebuk. Okay. Kenapa cikgu tebuk? Adalah sebabnya. Okay. Baik. Jadi sekarang ni, kalau cikgu nak jadikan dia objek, nak jadikan dia menggunakan, dinamakan teknik pembenaman, antara salah satu caranya ialah cikgu kena tebuk sini lah. Macam mana cara cikgu tebuk terpulang awak. Tapi cikgu tebuk ni dalam bentuk rata lah, berbentuk segi 4 juga dalam ni. Kemudian cikgu ambil satu objek. Okey, cikgu ambil satu objek dan cikgu rapatkan ke objek yang pertama tadi dan cikgu masukkan ke sini. Inilah namanya pembenaman. Dibenamkan. Lagi sekali Okey, bahagian ni cikgu dah tebuk. Okey, dah buang sikit sebahagiannya. Okey, cikgu ambil objek yang lain. Okey, mungkin bahagian lah. Ini bahagian objek yang pertama ni, bahagian objek yang kedua. Cikgu masukkan ke dalam ni. Masukkan ke dalamnya. See? Dikukur, dia tak bergerak dah. Ni namanya pembenaman. Tak guna paku pun. Sepatutnya tak guna paku pun dah boleh dah. Okey, dia kukuh. Boleh faham? Faham cikgu. Okey, Arvin okey. Ini kaedah apa? Teknik apa? Pembenaman. Pembenaman. Okey, baik yang seterusnya. Cikgu letak tepi ni. Okey, seterusnya. Okey anak-anak, berkenaan tentang pembuangan ni. Baiklah, di depan ni cikgu ni ada objek berbentuk kuboid kan? Dan awak nampak kuboid ni masih lengkap. Okey, belum dilakukan apa-apa aktiviti lagi kan? Okey. Baik, sekarang ni bila kita masuk pada pembuangan, pembuangan ni bermaksud ialah kita nak keluarkan sebahagian daripada objek tersebut kerana kita nak buat bentuk yang lain. Maksudnya kita nak buang tu kita tak pasal. Cara nak buang tu sama ada kita potong, kita kerat menggunakan pisau ataupun objek yang sesuai ataupun kita tebuk. Tebuk tu biasanya memang guna pisau lah kan. Dan kita cungkil keluar. Lepas kita tebuk tu memang kita kena cungkil keluar lah. Bila cungkil keluar tu maksud kita gunakan alat-alat yang sesuai lah. Seperti gunting pun boleh ataupun alat tangan yang lain. Okey, kita cungkil keluar. Lepas tebuk, kita cungkil keluar. Sebab bahagian tu kita tak nak. Kita nak keluarkan dan yang kita dah tebuk tu lah yang mungkin kita nak masukkan satu benda yang lain, satu objek yang lain. Okey, seperti ni. Cikgu sebenarnya di bahagian atas ni cikgu dah kerat tau. Cikgu dah kerat, cikgu dah potong. Okey, cikgu dah kerat, cikgu dah potong cantik-cantik dan cikgu nak keluarkan. Yang ni cikgu tak nak ni, cikgu akan buang lah. Tu namanya, ini namanya pembuangan dan bahagian ni lah. Bahagian ni dah terbentuk seperti ini sebab cikgu dah lukiskan ni dalam lakaran cikgu. Semua objek yang kita buat sebenarnya berdasarkan pada lakaran yang kita dah bina tau, yang kita dah siapkan tu. Dan lakaran tu pula sebenarnya adalah mengikut kepada kehendak pelanggan.
projek apa sebenarnya kita nak buat. Jadi tajuk lakaran kita tu sebenarnya apa. Jadi kita bukannya buang sembarangan, tidak. Okay, ada sebabnya dan kenapa kita buang pun ada sebab ada tujuan yang lain. Jadi awak kena tahulah. Okey. Baik, jadi cikgu ulang balik. Okey, pembuangan adalah kita sama ada kita potong ataupun kita kerat. Okey, bahagian kita tak nak ataupun kita tebuk dan kita cungkil keluar bahagian yang kita tak kehendaki tu. Okey, jadi ini namanya pembuangan. Alright, cikgu harap awak boleh faham Okey, seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada penyatuan. Okey, penyatuan adalah merupakan beberapa objek, okey, dua ataupun lebih objek yang kita akan satukan. Okey, maksud dia adalah seperti ni ada dua objek, macam ni bentuk kompoit kan. Yang ni bentuk prisma segitiga. Okey, satu lagi mungkin cikgu ambil bentuk yang lain ataupun tapi cikgu ambil satu lagi lah prisma segitiga yang sesuai. Okey, baiklah. Sekarang ni cikgu nak satukan semua sekali sebab dia kata dua atau lebih bahagian objek asas yang kita akan satukan, yang kita akan cantumkan. Jadi seperti ini, cikgu ambil kubah ini. Okey, katakanlah lakaran cikgu memerlukan cikgu meletakkan satu lagi objek asas di atasnya. Okey, macam ni mungkin cikgu letak di tepi sini ikut kepada lakaran cikgu lah nanti yang awak dah buat tu. Okey, dah ada dua dah. Dah ada dua bahagian objek asas yang kita dah cantumkan, yang kita dah satukan. Jadi bahagian yang kita dah satukan ni sepatutnya nak bagi dia tak tercabut, apakah yang kita akan buat? Sama ada kita letak bahan cantuman gam ataupun glue, kemudian kita boleh gunakan paku ataupun skru dan juga ribet. Okay. Tapi macam bahan yang cikgu guna ni, cikgu dah boleh gunakan glue saja, dah mencukupi. Cikgu akan letak di sini. Okey, lepas tu cikgu letak kemudian cikgu rapatkan kedua-dua objek ini. Dan cikgu biarkan dia kering. Dah bolehlah guna untuk jadikan objek yang seterusnya. Okey. Baik, katakanlah awak nak boleh tak nanti awak nak cabut semula bila awak dah tak perlukan ni. Kalau awak cabut semula, tentulah dia akan jadi rosak lah. Sebab dah bercantum, dah bertemu, dah disatukan, tiba-tiba nak cabut dan nanti dia jadi rosak lah. Pasalnya kita tak cabut semula. Okay, sebab tu penyatuan ni, dia datang daripada objek yang asas dan dia bukan daripada objek yang sama ada awak dah tebuk atau maksudnya daripada bukannya awak dah lakukan pembenaman ataupun pembuangan, bukan. Dia memang satu objek yang masih penuh, masih cantik dan awak cantumkan sahaja dan awak satukan. Ini namanya penyatuan. Okey. Apakah pula bahan kalau kita nak gunakan paku dan juga skru pada bahan ataupun pada bahan objek yang mana kan kita selalu gunakan? Itu mungkin pada kayu ataupun pada keluli ataupun besi yang kita gunakan dan ia memang sesuai digunakan bersama dengan paku dan skru. Okey. Ini ada dua kan, ini ada dua bahagian objek kan. Mana tahu dalam lakaran tersebut awak kata perlukan tiga yang dicantumkan, ada tiga bahagian objek. So awak ambil satu lagi, awak cantumkan di sebelah sini. Dah jadi satu bentuk yang lain. Bergantung kepada lakaran awak tahu. Ikut kepada lakaran awak sebab apakah sebenarnya tajuk lakaran awak tu, apakah projek awak nak bina nanti. Okey, alright. Okey, cikgu harap awak faham yang ini tentang penyatuan. Okey, dan seterusnya kita masuk kepada teknik pembinaan yang keempat iaitu peleraian. Peleraian ni pun sebenarnya taklah susah sangat. Okey, seperti Lego lah. Bila awak dah pasang, awak tanggalkan kan, awak leraikan. Okey, samalah juga seperti ni. Tengah-tengah tu ada satu pula bahagian yang lain. Tapi cikgu dah cantumkan tau, dia memang dah jadi macam ni. Mula-mula nampak bila awak bina kan, bila awak warnakan dia nampak lain kan. Okey, nampak cantik sebab ada berwarna. Sebab tujuan cikgu warnakan adalah nak memastikan awak boleh bezakan bagaimanakah suatu bahagian nanti bila dicantum ataupun dikeluarkan. Jadi cikgu kenalah berwarna sikit dia nampak menarik. Alright. So dalam peleraian, satu bahagian ni kita namakan satu bahagian asas jugalah. Okey, berbentuk kubaik di mana katakanlah
kuboid ni kita nak tukar kepada bentuk yang lain. Kita nak bagi dia lagi mudah ataupun sebab kita nak jadikan dia satu bentuk yang lain pula. So, cikgu keluarkan tengah ni. Okey. Ni nampak dia dah keluar ni. Jadi ni namanya peleraian. Ini dah jadi satu bentuk asas yang lain. Ini pula dah jadi satu bentuk asas yang lain. Okey, yang telah berlubang lah sebab awak dah leraikan. Okey. Ataupun sekarang ni kalau awak nak guna balik, awak masukkan sebalik dia dalamnya. Ini bila awak masukkan seperti ni, ini namanya apa? Inilah namanya pembenaman. Masih kita boleh namakan pembenaman lagi. Sebab kita masukkan satu bahagian objek ke dalam objek ini. Memang sesuai lah kita masukkan. Okey. Dan bila kita nak tukar lagi kepada bentuk yang lain, okey, sebab kita nak buat suatu bentuk yang lain lagi, kita boleh leraikan. Tak ada masalah. Okey. Boleh? Okey. Anak-anak pun boleh cuba sendiri ni dan kita akan tunjukkan, kita lihat lagi contoh-contoh yang lain lah lepas ini. Okey anak-anak, kita lihat contoh yang lain pula. Katakanlah cikgu ada ni. Dua bahagian cikgu cantumkan. Itu namanya? Satukan. Cikgu satukan. Jadi ni namanya? Penyatuan. Cikgu ada ni. Samalah cikgu buat yang sama sebenarnya. Kalau cikgu masukkan ke dalam ni. Ini namanya? Tak boleh masuk. Okey, bukan saiz dia. Tapi kalau awak buat macam ni pun boleh, nampak? Okey? Nanti dalam exam awak dikendaki buat satu projek. Soalan dia akan bagi tahu bentukkan satu objek menggunakan teknik-teknik pembinaan objek. So awak kena tunjuklah bagaimana objek awak daripada bentuk-bentuk geometri yang kita ada. Macam pembenaman tadi, peleraian, penyatuan dan juga pembuangan. Okey? Jadi objek. Awak kena bagi tahulah ini objek apa, ni objeknya bentuknya asalnya apa. Apa yang teknik, kalau macam ni teknik apa, ni teknik pembenaman. Okey? Ataupun dan yang lain lagi lah. Alright? Okey, boleh faham ke anak-anak cikgu? Boleh cikgu. Okey. Okey, thank you. Okey, ada satu lagi contoh terakhir. Ni pun salah satu kaedah pembenaman. Okey, cikgu akan masukkan ni. Yang ni cikgu tebuk di tengah-tengah. Okey, dan cikgu benamkan. Cikgu benamkan kat sini. Ni pun boleh nama pembenaman. Kemudian cikgu leraikan. Okey, ni benamkan, pembenaman. Lepas tu cikgu leraikan dan namanya peleraian. Okey, macam Lego lah. Kalau macam Lego tu kalau awak pernah main Lego kan awak boleh, kalau contoh-contoh bawa leraikan. Konsep dia sama. Okey anak-anak. Okey, cikgu rasa dia sampai sini sajalah kita. Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey. Cikgu. Faham ke cikgu ajar? Faham cikgu. Okey. Daripada nombor 1 sampai nombor 5, berapa bintang awak nak bagi cikgu hari ni? 5. 5 cikgu. 5 bintang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Tak minta awak faham. Yang penting awak ingat, awak faham, awak praktikkan. Kalau ada soal. Lepas ni buat banyak lagi. Buat banyak lagi, lepas tu boleh gantung-gantung. Ni kan kotak-kotak ni ataupun bentuk kon tadi tu. Awak boleh, awak sebenarnya boleh gantung-gantung. Awak banyak-banyak pasal awak gantunglah kat rumah awak. Sebagai hiasan. Tak jadi masalah. Lepas tu dalamnya awak letakkan lampu ke. Dah jadi macam tanglong. Tanglong macam tu lah, tak lampu bawah dia. Okey. Ini sikit je apa yang kita belajar. Ada banyak lagi awak boleh belajar sebenarnya lepas ni. Okey. Baik. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu nak ucapkan terima kasih. Siapa yang hadir kelas cikgu pada hari ni, ada berapa orang tu? 16 cikgu. Dah 16 dah. Dah keluar dah. Tadi ada 20 kan. Mungkin dia ada kelas tambahan dah. Okey, tak apa. Okey, jadi yang hadir bersama dengan cikgu ucapkan terima kasih. Cikgu harap apa yang cikgu ajar hari ni awak boleh ingat, boleh faham, awak boleh praktikan. Dan nanti bila ada projek awak tak kekok. Awak dah tahu dah apakah bentuk geometri yang kita dah belajar, bagaimana cara kita nak buat projek menggunakan pembinaan objek asas tadi dan apakah teknik-teknik yang digunakan. Okey, kita jumpa lagi. InsyaAllah jaga diri baik-baik. Dan jangan lupa siapkan nota dan latihan yang cikgu dah bagi. Okey, untuk hari ni cikgu tak bagi kuis lah. Okey.
Alright, jumpa lagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye.